Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahada Adini binti Aswan, Ketua Matrik S5848. Saya merupakan pelajar sarjana kaunseling tahun 3 dan tajuk saya adalah konflik keluarga versus kerja. Okey, untuk kupasan isu psikologi okey, konflik keluarga versus kerja ni dia adalah peranan yang berlaku apabila dua tekanan antara keluarga dan kerja tidak seimbang. Okey, maksud konflik keluarga versus kerja ni adalah keseimbangan tuntutan peranan kerja dan keluarga yang tidak selari. Okey, ibu bapa yang bekerja mempunyai peranan yang berganda, iaitu peranan sebagai keluarga, sebagai ibu, ayah dan ibu bapa, dan manakala peranan sebagai pekerja di tempat kerja. Okey, kedua-dua peranan itu berlaku dalam waktu yang sama dan ibu bapa tersebut tidak mampulah untuk menyeimbangi kedua-dua tugas tersebut. Kategori organisasi yang saya pilih adalah terdapat dua organisasi yang saya pilih, iaitu satu organisasi sebagai guru dan satu kita boleh katakan secara meluas wanita di dalam organisasi. Okey, bagi organisasi sebagai guru, okey, seperti yang kita sedia maklumlah, guru ni seorang individu yang bekerja, kita boleh katakan mempunyai waktu yang mencukupi, tetapi kerja-kerja yang diberikan turut dibawa pulang ke rumah. Okey, so kita boleh katakan guru ni mempunyai bebanan kerja yang tinggi, iaitu bila guru tu perlu membawa kerja tersebut pulang ke rumah. Contoh kerja yang dia buat pun adalah seperti kerja pentadbiran. Contohnya adalah laporan bilik mesyuarat, rutin pengajaran harian, bahan bantu mengajar, latihan dan ujian. Ujian-ujian tersebut kebiasaannya guru-guru akan menanda pada waktu di rumah lah. Jadi dia akan mengganggulah masa bersama keluarga. Okey, apabila individu yang berkejaya guru tersebut dia membawa pulang kerjanya ke rumah, sekaligus dia akan mengganggu keseimbangan tugas di rumah sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, dan kita boleh nampak dekat situ yang individu tersebut gagal untuk menyeimbangkan antara komitmen antara berkejaya dan keluarga. Okey, selain itu tekanan yang tidak dikawal juga akan menyebabkan keletihan dan tekanan yang melampau. Kita boleh katakanlah bahawa interaksi dengan persekitaran seperti kawan-kawan, rakan-rakan sekerja dan majikan turut membantu. Okey, dan salah satu laginya, peranan tuntutan ekonomi dan bebanan kerja serta tekanan pun turut memainkanlah peranan dalam konflik keluarga versus kerja. Okey, terdapat satu ungkapan ataupun perkataan lah yang boleh menggambarkan, iaitu role overload dan spill over, bermaksud bebanan kerja yang ada melebihi kemampuan seseorang individu tersebut. Okey, jadi apabila tadi kan kita kata yang ibu bapa ni dia mempunyai peranan yang berganda, itu sebagai seorang pekerja dan masa yang sama seorang sebagai ibu bapa. Jadi dekat situ kita boleh tengok macam mana pengendalian emosi individu tersebut, bagaimana individu tersebut mengawal emosi mereka untuk disalurkan kepada keluarga, disalurkan ke tempat kerja, disalurkan kepada diri sendiri untuk dilihat sebagai individu yang ceria ataupun disebut. Okey, untuk kali ini saya akan maksudnya saya akan kupaskanlah untuk pekerja tersebut adalah merupakan seorang wanita. Macam yang saya bagi tahu tadi, apabila wanita berkecimpung dalam bidang kerjaya, iaitu dia mempunyai kejayaan sendiri. Jadi dalam masa yang sama dia merupakan seorang ibu, dalam masa yang sama dia merupakan seorang isteri, dalam masa yang sama dia seorang pekerja. Okey, untuk kita boleh katakan sekarang sebagai satu zaman yang mana kita ada yang mana organisasi menerima golongan wanita sebagai pekerja, mungkin dalam pelbagai pihak ataupun pelbagai jawatan. Ada yang menjadi guru, polis, even sekarang pun kita boleh katakan bahawa ada juga pekerjaan lelaki
yang golongan wanita pun turut berkecimpung. Antaranya sebagai contoh pilot, pemandu bas dan sebagainya. Okey. Untuk bagi golongan wanita, golongan wanita tersebut terpaksalah dia akan jadi isu antara kerja versus keluarga, konflik antara keluarga versus kerja, kerana secara tak langsung apabila golongan wanita tidak mampu untuk menyeimbangilah antara peranan mereka sebagai ibu, sebagai ibu bapa lah, sebagai ibu bapa, sebagai isteri dan peranan mereka di antara kerja. Okay. Dia akan jadi konflik dan secara tak langsung konflik ini akan berikan satu kesan kepada pencapaian wanita dalam organisasi. Okay. Dalam dunia sekarang kita boleh katakan golongan wanita hampir mendominasi kesemua jawatan. Okay. Tidak kira lah menteri ataupun jawatan-jawatan yang tertinggi dalam, contohnya macam universiti, naib chancellor, so pensyarah. Dan kita boleh katakan sebagai golongan wanita ni memang sentiasa mencari peluang untuk membaiki diri, untuk terus ke depan. Okay, sebagai contoh, saya boleh katakan terdapat empat faktor yang menyebabkan akan berlaku konflik keluarga versus kerja. Okey, faktor yang pertama adalah faktor kerja, faktor yang kedua adalah faktor keluarga, faktor yang ketiga adalah faktor individu, dan faktor yang keempat adalah faktor kewangan. Okey, untuk faktor kerja, golongan wanita ni dia macam saya kata tadi, untuk waktu bekerja kita ada waktu spesifik. Semacam contoh, waktu kerja 8 sampai 5. Jadi golongan wanita ni akan menjadi isu konflik antara keluarga versus kerja akan terjadi sekiranya waktu faktor kerja itu tempoh masa tersebut tidak fleksibel. Sebagai contoh, perlu melakukan overtime sampai ke pukul 12 malam, sedangkan wanita tersebut dia ada dia macam perlu jaga anak dia, mungkin anak dia masih kecil, so dekat situ dia akan berkonflik. Okay. Sama ada dia perlu bekerja sehingga larut malam ataupun perlu balik ke rumah untuk menjaga anak-anak, untuk memasak, untuk kemas rumah dan sebagainya. Okey, jadi untuk waktu ni golongan wanita untuk sekarang lah kita boleh tengok apa yang menjadi isu yang sekarang ni adalah waktu untuk dibahagikan sama ada untuk keluarga dan kerja tidak dapat dibahagikan dengan sebaiknya. Mungkin ada individu yang terlebih waktu untuk bekerja, so waktu dengan keluarga akan kurang. Okay. Mungkin ada juga individu yang lebih banyak waktu dengan keluarga, so waktu untuk dia bekerja tu menjadi kurang. Okey, faktor yang kedua adalah faktor keluarga, yang mana tuntutan dari keluarga. Contoh, saya boleh katakan kita mungkin menjaga ibu bapa yang tua, ibu bapa yang sakit, menjaga anak-anak yang sakit, dan kita boleh dapat lihat secara tradisional pun kita boleh tahu yang mana golongan wanita lah yang akan menjaga golongan tua, maksud sini parents dia orang, nenek ataupun atuk dia orang, dan anak yang sakit, untuk menjaga dia orang lah. Okey, kadang-kadang dan saya boleh katakan juga kat sini, setiap individu okey, kita orangnya berbeza. Ada kita orang, mungkin ada yang anak tunggal, so dia orang perlu jaga parents sahaja. Ada yang mungkin berkeluarga ramai, jadi tuntutan semakin ramai ahli keluarga, so saya boleh katakan semakin tinggilah tuntutan dari keluarga tu. Okey, untuk faktor yang ketiga adalah faktor individu, yang mana setiap individu ni sepatutnya dia tahu peranan masing-masing, dia tahu nilai masing-masing. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh yang ringkas. Okey, contoh saya, faktor yang ketiga adalah faktor individu, yang mana faktor tu perlu tahu nilai ataupun peranan nilai masing-masing dalam kedudukan kerja dan dalam kedudukan sebagai ahli keluarga. Okey, untuk bila saya katakan mengetahui peranan individu ni, contohlah sebagai contoh tadi, itu guru tersebut wanita. Okey, sebagai individu tersebut, dia perlu tahu
individu tersebut perlu tahu bahawa dia memegang nilai sebagai seorang ibu, nilai sebagai seorang isteri, nilai sebagai seorang pekerja, iaitu seorang guru. Jadi dia perlu tahu apa yang perlu dilakukan dan apa peranannya. Okey, dalam waktu yang sama sebagai seorang individu ni, motivasi turut memainkan peranan. Okey, sekiranya pada hari tersebut bermotivasi, so kita boleh katakan mungkin dalam satu hari tersebut akan berikan satu impak yang lain lah berbanding hari-hari biasa, berbanding waktu hari yang tidak bermotivasi, hari kita lemah dan sebagainya. Okey, dalam faktor individu juga kita boleh katakan majikan sebagai seorang majikan, dalam daripada perspektif seorang majikan, majikan ni juga dia perlulah faham nilai peranan pekerja tersebut dalam keluarga. Kita boleh katakan, saya boleh katakan sebagai individu dan majikan sebagai individu yang bertanggungjawab untuk menilai kita lah. So, dan majikan tersebut perlulah saling bertoleransi. Sekiranya mungkin ada tuntutan yang mendesak daripada keluarga, sebagai contoh kematian ataupun kita boleh katakan sebagai kemalangan, mungkin majikan dia boleh memberikan satu timbal rasa yang sewajarnya lah, sebagaimana sebab walaupun kita terikat sebagai seorang individu, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu, semua tu, kita masih lagi sebagai seorang manusia. So kita masih lagi ada emosi, kita masih ada lagi perasaan tertekan, semua itu. Okey, dan faktor yang keempat adalah faktor kewangan. Seperti kita sedia maklum, sekiranya berlaku kemerosotan ekonomi, jika individu tersebut telah mempunyai keluarga, iaitu telah berkahwin dan mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, terutamanya bagi yang mempunyai anak lah, jadi perbelanjaan untuk keluarga tu kita boleh katakan akan meningkat, kerana semua yang berada di atas dunia ni memerlukan duit. Sebagai contoh, sekiranya anak, kos untuk menanggung anak, kos makan dia, kos kesihatan dia, baju, susu, semua tu, jadi dia akan memerlukan duit. Jadi sebagai ibu bapa, mereka perlu mencari duit, sumber kewangan untuk memenuhi lah, untuk menjaga, untuk membesarkan anak mereka. Jadi kita boleh lihat sekarang, trend sekarang, yang mana mungkin waktu sebelum berkahwin wanita tersebut tidak bekerja, ataupun mungkin wanita tersebut dah bekerja tapi lepas melahirkan anak dia berhenti kerja untuk menjaga anak. Tapi bila kita lihat situasi sekarang ni, yang mana kita boleh katakan kos sara hidup semakin meningkat. Jadi untuk menjaga kos macam kiranya kos untuk keseluruhan lah, kos untuk menanggung keluarga ni dia makin tinggi. Jadi kedua ibu bapa perlu bekerja lah untuk menyara, untuk mendapatkan duit. Okey, sekiranya keluarga tersebut berpendapatan rendah, jadi kemungkinan untuk kedua pasangan, sama ada ibu ataupun ayah, untuk bekerja tu kita boleh katakan meningkat. Sebab untuk kos di bandar lain dan kos sehari hidup di kampung, mungkin di kawasan biasa lain. Jadi untuk yang berada di bandar, dia perlukan kos lagi lah. So kita boleh katakan kalau kedua ibu bapa ni bekerja, dia akan jadikan satu kelegaan lah sedikit. Okey, macam saya tadi, ibu contoh tadi, macam ibu tu berhenti kerja untuk jaga anak. So manakala sekarang kita boleh katakan kos hidup yang tinggi, jadi ibu tersebut terpaksa bekerja kembali untuk menanggung juga. So kita boleh katakan yang faktor kewangan ni juga dia bergantunglah kepada perbelanjaan dan saiz keluarga. Okey, tadi kita boleh katakan sebagai yang berpendapatan rendah. Untuk biasanya kalau yang berpendapatan tinggi ni, kita boleh katakan bila berpendapatan tinggi ni, kita boleh katakan secara automatik bahawa individu tersebut mempunyai jabatan yang tinggi. Bila jabatan yang tinggi,
dia akan ada satu skop kerja ataupun satu tugas yang besar. Mungkin tidak akan sama dengan ini lain. Jadi dan kerja tersebut mungkin akan mengambil masa keluarga, mengambil masa kerja lah lagi tinggi daripada masa dengan keluarga. So mungkin terdapatlah ada perkara yang dia tidak dapat lakukan dengan ahli keluarga. Mungkin dia terpaksa korbankan waktu tidur. Mungkin ada waktu-waktu yang dia sepatutnya bersama keluarga, bersama dengan dia sendiri, tapi terpaksa korbankan sebagai, dijadikan sebagai waktu kerja. Okey, yang seterusnya adalah intervensi bagi konflik keluarga versus kerja. Itu yang mana cara untuk mengatasi lah, kita boleh katakan sebagai cara untuk mengatasi. Individu tersebut perlulah mengambil masa untuk rehat, ataupun kita boleh katakan masa me time pun boleh, sebab sekarang ni dia trend kalau kita kata masa me time. Okay, masa me time tu kita boleh katakan sebagai satu masa kita bersendiri, ataupun masa yang kita peruntukkan hanya untuk diri sendiri sahaja. Mungkin dalam setengah jam ataupun sebagainya lah, ikut kesesuaian waktu tersebut. Okey, sebagai contoh, kita boleh juga katakan ambil waktu rehat seketika ni, kita boleh juga katakan sebagai kita ambil satu waktu dalam tempoh waktu bekerja. Contohlah pukul 8 sampai 5, mungkin kita perlukan waktu dalam 5-6 minit dalam tempoh 1 jam ataupun 2 jam. Kita perlukan 5 minit ataupun 2-3 minit untuk kita berehat seketika. Kiranya macam untuk mendengar suara, bukan untuk mendengar suara, maksudnya untuk mendengar nyanyian ke, ataupun kita mungkin boleh membutuhkan badan ke, macam untuk rehatkan seketika badan. Sebab kita boleh katakan apabila kita waktu bekerja, mungkin ada individu yang dia bekerja hanya duduk di kerusi. Mungkin ada juga individu yang dia bekerja sentiasa berjalan dan sebagainya. Jadi untuk ambil masa kita untuk rehat sekejap tu, dia akan bagi satu tenaga lebih kepada diri individu tersebut lah untuk meneruskan kerjanya. Okey, intervensi yang kedua adalah yang ni kita boleh katakan sebagai satu cara yang sangat penting dan memang patut dilakukan, iaitu memang perlu setiap individu yang berkerjaya perlu mengasingkan kerja daripada kehidupan peribadi. Okey, sebagai contoh, waktu di rumah adalah waktu di rumah sahaja. Tidak perlu kita buka file, tidak perlu kita buka laptop untuk kita melihat apa perkembangan kerja tersebut. Jadi untuk kita rehat di rumah, jadi kita perlu melakukanlah menyiapkan, ataupun senang kita menyiapkan semua kerja-kerja di pejabat dengan mengikut masa lah, mengikut timeline yang telah ditetapkan. Okey, selain itu juga mungkinlah ada individu yang dia dah terbiasa bawa balik kerja di rumah. Jadi dia perlu mungkinlah, maksudnya dah jadi tabiat untuk balik rumah dengan family pun dia buka laptop untuk buat kerja. Mungkin individu tersebut boleh melakukanlah teknik pernafasan untuk bantu dia relax dan untuk bantu dia faham bahawa masa sekarang, dan faham dan menyadarilah bahawa waktu sekarang adalah waktu untuk dia bersama keluarga, bukan waktu untuk bekerja. Okey, untuk intervensi yang seterusnya adalah EAP ataupun PMP provider, yang mana EAP ni maksudnya adalah Employee Assistance Program, yang mana setiap syarikat ataupun setiap organisasi diperlukan menyediakanlah perkhidmatan kaunseling dalam bentuk program bantuan pekerja. Okey, yang dikendalikan oleh pengurus sumber manusia ataupun dikenali sebagai human resource. Tapi sebaiknya mungkin peranan ini boleh diberikan seterusnya kepada kaunselor. Kerana kaunselor ni kita boleh katakan sebagai kaunselor sebagai seorang individu yang berkelayakan ataupun mempunyai pengetahuan, mempunyai kemahiran untuk mendengar dan memahami segala apa yang mungkin individu yang tersebut perlukan. Jadi secara tak langsung, EAP provider ni mungkin bagi satu kelegaan lah kepada individu yang bekerja. Mungkin dia perlukan ruang untuk bercerita, mungkin dia perlukan waktu
dia perlukan nasihat ataupun dia perlu rujukan panduan daripada individu, daripada kaunselor dan sebagainya untuk dia meneruskan. Mungkin ibu tersebut dia dah terlalu tertekan dengan kerja, terlalu tertekan dengan anak, jadi dia akan stuck. So dia tak tahu kat mana dia perlu meluahkan segala rasa dan semua tu. Jadi secara tak langsung EAP provider ni mungkin akan bagi satu kelegaan kepada dia. Okey, yang seterusnya saya boleh katakan untuk bahagian cadangan. Sebab tadi kan kita dah bercerita macam mana guru, macam mana seorang wanita yang berkerjaya dia perlu menyeimbangilah antara peranan dia sebagai di rumah, peranan dia di tempat kerja. Okey, cadangan pertama adalah JPA ataupun kementerian perlulah merangka dasar yang sesuai untuk pekerja wanita. Sebagai contoh mungkin cuti, mungkin kelonggaran masa ataupun dan seterusnya lah. Setiap organisasi dia perlu menyediakan kemudahan penjagaan anak. Sebagai contoh mungkin perlu maksudnya mungkin perlu menyediakanlah satu tempat taska ataupun tempat penjagaan kanak-kanak dalam ruang yang, atau bukan kata ruang, kita boleh katakan dalam kawasan terdekat. Mungkin sebagai contoh mungkin pada waktu rehat atau mungkin pada waktu tengah hari, waktu rehat seketika tersebut, mungkin ibu tersebut ataupun ibu bapa tersebut boleh pergi ke tempat penjagaan kanak-kanak tersebut untuk melihatlah bagaimana anak mereka di situ. Okey, selain itu juga waktu kerja yang fleksibel saya boleh katakan sebagai benda yang penting. Sebab kita boleh ibu bapa dan kanak-kanak ni boleh lihat macam mana pentingnya waktu ni. Sebagai contoh, pagi dia dah, kanak-kanak tersebut dah habiskan masa dengan pengasuh ataupun dah habiskan masa dengan belajar di sekolah dan sebagainya. So dah hanya waktu petang hingga malam saja perlu masa dengan ibu bapa. So pada waktu di rumah tersebut lah, macam ibu bapa tersebut perlu provide masa dengan anak-anak. Macam perlulah masa contoh untuk buat kerja bersama-sama, mungkin praktik untuk apa-apa sajalah asalkan dengan family. Okey, dan yang seterusnya adalah untuk zaman sekarang, bila ibu bapa menghantar anak-anak di tempat pengasuh, tempat penjagaan semua tu, kita boleh dengar sekarang ni yang mana pusat penjagaan tersebut mungkin ada pengasuh yang mendera dan sebagainya. Secara langsung dia menimbulkanlah satu kebimbangan kepada ibu bapa. Okey, mungkin kerajaan perlulah sediakan atau perlulah mengetatkan arahan penyediaan budak taska dan sebagainya. Dan secara lazimnya lah ibu bapa ni ataupun individu yang mempunyai konflik individu yang mempunyai konflik keluarga versus kerjaya ni bukan sahaja terbatas kepada anak, tapi dia perlukan juga bagi perhatian kepada ibu bapa. Jadi mungkin dengan pembukaan pusat jagaan harian warga emas akan memberikan satu kelegaan ataupun kita boleh katakan memberikan satu nafas baru, nafas lega kepada individu yang perlu menjaga ibu bapanya, sedangkan dalam masa yang sama dia perlu bekerja. Mungkin dengan meninggalkan ibu bapa di rumah tu mungkin takutlah terjadi apa-apa sekiranya sakit, jatuh dan sebagainya. Jadi bila diletakkan di pusat jagaan warga emas secara harian ni, kita boleh katakan sebagai mungkin kalau untuk kanak-kanak kita boleh letakkan dekat pusat jagaan kanak-kanak. Mungkin untuk yang perlu menjaga ibu bapa, diorang boleh sediakan satu tempat untuk penjagaan orang tu warga emas ni untuk supaya macam kita boleh kata supaya kebajikan mereka terjagalah sepanjang waktu individu tersebut bekerja. Okey, memandangkan sekarang kita boleh katakanlah sebagai satu zaman teknologi yang mana sewaktu kita boleh lihat sendiri waktu pandemik COVID, iaitu kita boleh katakan semua individu tidak boleh keluar. So penggunaan teknologi, penggunaan internet, penggunaan WhatsApp, penggunaan
Google Meet, semua tu kita boleh katakan agak penting. Jadi mungkinlah cadangan kepada pihak organisasi untuk menyediakan, kita boleh katakan work from home, yang mana mungkin terdapat berlaku kekangan, mungkin ibu bapa tersebut tidak perlu mengambil cuti, tapi boleh mengambil peluang bekerja sambil berada di rumah. Dalam masa yang sama dia bekerja, dalam masa yang sama dia menjaga anak-anak ataupun melakukan tugas sebagai seorang ibu, seorang bapa dan sebagainya. Rasanya itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.